Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul 'azim. Insyaallah kita menyambung pembacaan kitab kita. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Kita masuk pada bab yang ke-30. Bab ma jaa satakunu fitanun qat'il muslim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis, lagi akan didapati beberapa fitnah seperti beberapa kerat malam yang gelap. Kita akan membaca 3 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keadaan umat Islam di akhir zaman yang dilanda dengan fitnah. Dan fitnah yang melanda umat Islam itu macam malam yang gelap. Malam yang gelap ni maknanya tak tahu nak pergi mana. Nak melangkah pun tak tahu. Siapa yang bunuh orang malam-malam pun tak nampak. Jadi apa malam-malam pun tak nampak. Maksudnya ialah fitnah yang akan berlaku kepada umat Islam merata. Kiri kanan atas bawah ni kena fitnah. Ini maksud malam yang gelap ni. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qit'il muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan oleh kamu dengan amal-amal, kerana akan berlaku fitnah-fitnah semacam sepotong-potong malam yang gelap. Sehinggalah fitnah pada masa itu, pagi-pagi dia beriman kepada Allah, tetapi sebelah petangnya ia menjadi kafir. Ataupun sebelah petang ia bermukmin dan sebelah pagi besoknya ia kafir. Dijualnya agamanya dengan mata benda dunia. Hadis hasan lagi sahih. Yang kedua, an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqaza lailah faqala subhanallah madza unzila al-layl min al-fitnah madza unzila min al-khaza'in man yuqizu sawahibal juhujurat ya rub kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Juga hadis yang sahih daripada Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga daripada tidurnya pada waktu malam. Lalu Nabi berkata, Maha suci Tuhan, apakah yang diturunkan malam ini daripada fitnah? Apakah ini diturunkan daripada perbendaharaan? Siapakah yang akan menjaga tuan-tuan bilik? Amboi, banyaknya orang yang berpakaian bertelanjang di dalam dunia tetapi bolos di hari kiamat. An Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takunu baina yadayis sa'ah fitanun qad qata'al muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sebelum kiamat beberapa fitnah seperti kerak-kerak malam yang gelap. Berpagi-pagi lelaki padanya beriman, sebaliknya petang akan menjadi kafir. Dan petang-petang pula beriman kepada Allah, pagi-paginya pula akan menjadi kafir. Menjual kaum-kaum akan agama mereka itu dengan kemewahan daripada benda dunia. Dan hadis yang keempat,
an Wa'il bin Hujr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alah faqala ara'aita in kana alaina umara yamna'una haqquna wa yas'aluna haqqahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Juga adalah hadis sahih daripada Wa'il bin Hujrin, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lelaki bertanya kepadanya, apakah fikir Tuhan hamba jika berlaku kepada kami beberapa raja menegah kami daripada membuat sesuatu yang hak dan meminta mereka itu akan hak mereka? Maka sabda Rasulullah, dengar dan taat kepada mereka, maka bahawasanya atas mereka itu apa yang ditanggung oleh mereka dan atas kamu apa yang ditanggung oleh kamu. Juga hadis ini adalah hadis yang sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 4 hadis yang dibacakan dalam bab ini dan akan dihuraikan satu persatu. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat daripada hadis dan huraian-huraiannya. Ketahuilah wahai saudaraku, telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala sahabatnya akan jadi fitnah. Beberapa banyak fitnah selepas daripada wafat Nabi. Saya dah hurai dah kepada tuan-tuan apakah yang dimaksudkan fitnah. Fitnah maksudnya pembunuhan. Yang kedua, fitnah maksudnya peperangan. Yang ketiga, fitnah maknanya menuduh seseorang yang tak buat dikatakan dia buat. Yang keempat, fitnah ialah ujian maksiat, ujian tentang keimanan. Banyaknya maksiat itu dipanggil sebagai fitnah. Yang kelima, fitnah itu juga bermaksud ujian-ujian kebendaan, ujian harta benda, ujian daripada anak pinang, maka itu juga dipanggil sebagai fitnah. Fitnah ada 5 maksud seperti yang saya sebutkan tadi. Maka kata Nabi, selepas Nabi wafat akan menjadi fitnah yang sangat dahsyat. Terjadinya pembunuhan seperti yang kita baca pada 2 bulan lepas, terjadinya peperangan sama umat Islam juga telah kita baca pada kuliah yang lepas. Dan jadilah di dalam fitnah itu beberapa fitnah yang payah seseorang dapat keluar daripadanya. Malah lebih dahsyat, dia juga masuk campur di dalam fitnah tersebut. Punya susahnya fitnah ni menyelubungi manusia macam malam yang gelap. Cuba tengok malam yang gelap ni, pergi ke mana pun gelap. Mai duduk dalam surau ni cerah lah, bila tutup lampu gelap balik, turun di bawah pun gelap balik. Di akhir zaman ini kata Rasulullah, manusia akan berhadapan dengan fitnah macam duduk dalam kegelapan. Duduk di atas pun gelap, duduk di bawah pun gelap, keluar rumah gelap, tak keluar pun gelap. Fitnah akan menyelubungi kita. Nak lari ke mana? Tengok televisyen, dalam televisyen fitnah. Baca surat khabar fitnah. Buka internet, macam-macam fitnah. Mai ceramah pun fitnah. No? Macam-macam tuan-tuan. Sampai kita tak tahu nak pilih yang mana dah. Mari ke pusat membeli belah, maksiat banyak. Tengok televisyen, maksiat banyak. Pi padang bola, pi mana-mana pun maksiat banyak. Pi sekolah, maksiat banyak. Maksiat banyak, berlaku fitnah di mana-mana. Fitnah berlaku dalam rumah, maksiat berlaku dalam rumah. Fitnah boleh berlaku dalam masjid sekalipun. Fitnah boleh berlaku dalam surau sekalipun. Ini yang dikatakan manusia di akhir zaman pakat susah nak keluar daripada fitnah. Kadang-kadang fitnah dalam bab cari makan. Kadang-kadang fitnah susah dalam bab cari rezeki. Isteri selamat daripada rezeki yang haram, suami pula buat balik rezeki yang haram. Isteri buat balik rezeki halal, suami dapat rezeki haram. Ataupun suami dapat rezeki yang halal, dibelanjakan pula pada pendapatan yang haram. Kereta beli secara insurans Islam, secara perbankan Islam, pinjaman Islam. My insurans tak Islam pula lah. Ini yang dikatakan tadi, susahnya kita lari daripada fitnah. Dan telah diibaratkan oleh Nabi seumpama orang yang berada dalam malam yang gelap. Tiada siapa dapat keluar daripada kegelapan.
Maka ibarat itulah tersebut dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badirul bil a'mal fitanan ka qita'il lail al-muslim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan mengerjakan amal ibadat kepada Allah supaya menjadi bekal untuk kamu di negeri akhirat. Bersegeralah kamu sebelum datang fitnah-fitnah yang akan nampak dengan sejelas-jelasnya seperti mana kamu berada dalam potongan-potongan malam yang gelap. Bila mari fitnah ni tuan-tuan, jadi susah. Orang menerima fitnah ni dengan merata. Kenduri kahwin ada fitnah. Berapa banyak orang dah menerima fitnah dalam bab kenduri kahwin ni dah jadi biasa. Tak boleh elak. Nak elak payah. Kalau elak lagi orang kata kolot. Berapa ramai yang tak semayang bila buat kenduri. Pengantin, bapa pengantin, caterer. Fikir tengoklah sekarang tuan-tuan. Jadi biasa dah. Pengantin main karaoke, tetamu main karaoke. Dah jadi biasa dah. Dedah aurat jadi biasa dah. Anak-anak dara pakai pakaian kebaya. Yang mak ada sikit kebarung, anak kebaya ketat, kain belah sana sini. Jadi biasa dah benda tu. Orang Melayu sebut dah jadi biasa berlawi dah. Jadi biasa dah, tak heran dah ustaz. Pembaziran berlaku banyak, maksiat berlaku banyak. Tak buat orang kata kolong. Kalau buat agama tak boleh. Tapi kerana nak jaga masyarakat, nak jaga orang kata, dia buat. Tengoklah tuan-tuan sekarang dah jadi budaya kepada kita sampai seolah-olah tak boleh keluar daripada upacara-upacara yang sedemikian. Kita nak tiru juga budaya-budaya barat, budaya-budaya asing yang masuk di dalam agama kita. Seolah-olah tak boleh ditolak, padahal kita berhak dan mampu menolaknya. Tuan-tuan tengoklah sendiri macam-macam. Daripada tahap yang paling kecil nak sambut hari jadi anak pun dah masuk fitnah. Mak pak pakai tanduk. Mak ni pakai tudung, pergi pakai tanduk pula. Tanduk setan. Pak pakai tanduk, mak pakai tanduk. Pak setan, mak pun setan. Orang dah kata dah tak boleh pakai. Tak, dia nak pakai juga. Bila orang kata pasal apa pakai, saja-saja ustaz. Bukan ada niat dia jadi setan pun. Dia jadi sebagai biasa. Bila kita tegur, kita pula macam kita bodoh kata dia. Kita nak jadi setan. Orang pakai je, suka-suka je. Dulu kita duk sebut tiup lilin. Ulama-ulama kata jangan tiup. Sekarang tengok ulama pun dah tiup semua. Ni yang kita jadi takut. Fitnah ni dah jadi merata. Tuan-tuan bantah kalau ada pemimpin yang tiup lilin di upacara keagamaan agama lain. Termasuk yang tak boleh tiup lilin ialah hari jadi anak kita. Kita duk nampak semangat nak sambut hari raya agama lain. Kita duk tengok orang kita duk tiup. Dia upacara-upacara depa Bali, Taipusam dan sebagainya. Itu dia punya hal. Hak dalam rumah kita, pi tempah kek, pi tiup lilin, apa hukum itu? Dah dijadikan sebagai fitnah biasa. Termasuklah kita sebut Olimpik sekarang, yang Nabi dikejar oleh iblis, dikejar oleh jin ifrit sambil membawa api. Sampai Nabi baca doa kepada jin ifrit, jatuh tersungkur jin ifrit yang membawa api itu. Dulu orang panggil suluh api. Api yang jin ifrit bawa tu dalam kitab-kitab lama sebut suluh api. Mai zaman 70-an panggil jamung. Mai zaman 90-an ni 2000 ni dia panggil obor. Sekarang semua sukan mesti nyalakan obor. Buat larian obor. Dia jadi sebagai satu fitnah biasa. Benda itulah yang dipadam oleh Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Ketika dikejar oleh jin, kita pula pakai duk puja.
atas semangat setia kawan, setia negara, nak membangunkan sokan, nak menjadikan sokan ini sebagai satu benda yang baik, maka dijelajahlah seluruh dunia, bawa larian obor. Ni dia yang Nabi kata ni. Dah jadi satu-satu benda yang sampai macam tak boleh keluar. Jadi fitnah tu sampai tak boleh keluar. Maka Nabi sebut kepada kita, badiru bil a'mal, bersegerakan buat ibadat. Kalau sampai saat itu jadi payah. Sampai saat itu jadi payah. Sampai kita ni jadi haru biru. Nak balik ke tak balik kenduri ni? Balik ada karaoke. Balik ada bersanding-sanding. Malam tu pula ada upacara menukar-nukar baju. Dekat 13 lai baju ni nak tukar ni. Nak ambil gambar. Malam tu pula gazal party pula. Nak balik maksiat. Tak balik adik sendiri kahwin. Tegur dekat mak kata kamu anak, aku mak. Tegur dekat bapak, jangan cakap banyak. Mak kamu suka dia. Cakap dekat Tok Wan, dekat opah, biarlah dia membuat. Opah pun nak tengok juga, kata dia. Pejam mata opah kalau tengok. Dia kira pejam mata dia je. Daripada segi hukum dia tak tahu. Kita balik serba salah, tak balik serba salah. Jadi semua serba salah. Itu lagu Ar-Azmi. Yang ni yang dikatakan serba salah ni. Tak pergi orang kata, pergi Tuhan kata. Macam mana nak buat? Maka kata dia, bersungguh-sungguhlah hai sekalian sahabatku. Capailah daripada sekarang akan amal yang menjadi bekal sekalian kamu di negeri akhirat. Sebelum sampai sekalian kamu termasuk dalam fitnah. Cepat-cepatlah, jangan duk tangguh-tangguh. Bab nak mengaji ni jangan duk tangguh lepas pencin baru nak mengaji. Tunggu senang sikit ustaz. Sekarang ni banyak benar projeknya ustaz. Tak sempat ustaz. Tunggulah siap projek. Saya adalah masa mengaji sikit. Nabi kata jangan tangguh. Kalau tangguh memang fitnah lagi banyak. Lagi siap projek, lagi dapat projek baru. Lagi dapat projek baru. Lama-lama tak mengaji dah. Supalah kita pun. Kita kata tunggu lepas pencin saya belajar ustaz. Lepas pencin macam-macam tawaran. Offer 2 tahun. Kontrak lanjut 3 tahun. Gaji dapat. Allowance dapat. Pencin dapat. Mula-mula dulu tak mau juga. Bila tengok allowance dapat. Pencin pun jalan. Siapa nak bagi ustaz 4,000 sebulan? Bukannya lama pun. Sambung je lah ustaz. Dulu kamu janji nak pencin. Kamu nak kerja. Kamu nak mengaji lepas pencin. Sekarang dah pencin. Fitnah sampai. Nak berhenti ke? Nak kerja ke? Apa agak? Nak apa agak? Nak apa agak? Dia mari dah. Ini yang dikatakan fitnah ini. Makin nak berhenti, makin banyak ujian. Itu yang kata fitnah. Dulu berlakon. Tak berapa laku sangat. Akhirnya pergi umrah. Balik-balik umrah pakai tudung. Teriak ni nak rak dalam TV ni. Lah teriak keluar segala air mata hingus semua. Kau dah taubat, kau tak mau dah apa-apa campur dah. Kau nak kembali pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lepas-lepas pakai tudung, ujian lagi banyak. Lantik jadi juri sana, lantik juri sini. Lama-lama lah tudung pergi ke mana dah. Tinggal tengkok saja ni. Habis nampak semua dah. Yang ni yang dikatakan fitnah ini. Nak lari pergi mana? Seorang lantik jadi ni, seorang panggil ni, seorang panggil ni. Dan bila orang panggil, masing-masing ada syarat. Masing-masing ada syarat. You kena pakai macam ini. You kena pakai macam ini. Nak duit, nak ikut syarat atau nak balik ke pakai jalan. Macam mana? Inilah yang disebut fitnah. Fitnah yang saya katakan tadi ialah ujian. Sampai kita tak boleh lari. Malam yang tiada dapat kamu terlepas daripadanya. Maka apabila sampai sekalian kamu pada waktu fitnah itu, sudahlah datang barang yang menyibukkan diri sekalian kamu. Sehinggalah kamu tidak dapat berhadap kepada amal ibadat dengan sebab sibuknya dengan fitnah-fitnah ini. Saya katakan tadi pada tuan-tuan, fitnah apa? Yang keempat tu, fitnah yang keempat, anak dan harta benda dunia.
Bila mari fitnah kepada anak, memang tak sempat. Nak pergi ambil tuition, nak hantar tuition, nak balik. Sat lagi tuition sana pula, tuition sini pula. Tarawih pun tak pergi dah. Pasal apa? Sibuk ke tuition. Tak sempat dah. Buka puasa pun ala-ala kadar je. Sebab nak hantar anak. Rupanya pergi tuition piano. Ya, pergi tuition vokal. Pergi tuition vokal aja. Macam-macam. Jadi sibuk dah tuan-tuan. Jadi tak tentu dah. Anak kita pula di sekolah macam-macam pelajaran. Sekejap vocational. Tukar teknik. Lepas teknik, balik vocational balik. Pening budak-budak. Sekejap bahasa Melayu. Naik bahasa Inggeris. Nak kaji pula. Di mana satu ni, udah pening dah. Ini yang dikatakan fitnah. Sampai banyak masa kita ni habis dengan anak-anak. Habis dengan anak-anak yang melawan mak bapak. Habis masa anak-anak kita yang pi sana pi sini. Timbul macam-macam masalah. Mak bapak ni jadi susah. Susah kerana anak. Sampai lama-lama sampai ketua tak boleh buat ibadat. Anak nakal lari daripada rumah. Bila lah balik rumah, duk gaduh nak lari balik. Cari pula. Lepas cari jumpa, tak boleh pula. Duk juga di rumah. Tu boleh jumpa dengan dadah lagi. Lagi banyak fitnah pada mak bapak. Sampai mak bapak ni habis duit. Tak ada masa dah nak ibadat. Sebab apa? Duk kisah anak dengan dadah. Ini fitnah. Baru ni saya pergi ceramah ada satu pusat serenti tuan-tuan. Adalah dalam 100 orang. Budak-budak. Bukan budak-budak lah. Orang-orang tua isap dadah. Di pusat serenti ni. Ada yang pangkat tok. Datuk. Bukan datuk pingat ni. Datuk cucu ada. Tua dah tuan-tuan. Saya agak dalam 40%. 50 tahun ke atas. Tua-tua dah. Saya agak umur 70, 65 pun ada ni. Kurui halus je. Nak panggil tok ke abang ke pakcik ke orang tua ni. Pun hisap dadah lagi tuan-tuan. Saya kata kat pegawai tu, berapa umur tu cik? Cucu dah ada ustaz. Asal keluar masuk, asal masuk keluar. Fitnah dia mari dekat dia, ujian. Baik, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sehinggalah kata dia, fitnahnya dahsyat. Pagi-pagi laki-laki itu hal keadaannya beriman. Ai mengucap asyhadu alla ilaha illallah pagi-pagi. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait. Pagi-paginya beriman. Bila mari petang, jogging di taman tasik, jogging di padang permainan. Pakai seluar pendek. Kita kata tak boleh pakai seluar pendek ni haji. Kita orang lelaki wajib tutup aurat. Nama dia Haji Bakhil pakai seluar pendek. Kita tak ingat cerita Haji Bakhil pakai seluar pendek. Pipek ni. Nah, kan anak dia kata, ambil bapa, ayah ni. Sekarang ni dengan kereta baru, dengan seluar pendek. Kan kita nak pergi piknik, kata dia. Nah, Haji Bakhil. Dengan haji seluar pendek lagi tuan-tuan. Pergi tepi pantai, jumpa Cikgu Murni. Duk suruh anak-anak murid dia ni. Apa kata Haji Bakhil? Apa kata dia? Macam janji-janji pula, kata dia. Pergi makan roti tu, bawah pokok tu. Makanlah Tuan Haji, ini saya yang buat. Tak apalah Cikgu Murni, saya belum lapar. Makanlah Tuan Haji, kalau orang sudah paksa, apa boleh buat? Baru suruh sekali dia kata paksa, punya gatai tuan-tuan. Lain kalau 10 kali tu barulah kita kata paksa. Ni baru sekali, makanlah Tuan Haji, kalau orang sudah paksa, apa boleh buat? Nampak? Ni kata ni, fitnah. Fitnah kita tu dia lah kata tadi ni. Kita ingat tua-tua kita ni orang tak mau dah. Tua-tua kita pun ada orang nak. Dulu dia pakai serban kepiak juga. Lah orang muda nak ni pakai topi je.
fitnah ni dia akan jadi merata. Sehinggalah kata Nabi, pagi-paginya mengucap, mai petang duk jogging pakai seluar pendek, kita tegur dia, awak pakai seluar pendek. Apa salahnya duk kira halal haram, semuanya haram semua, payahlah. Saya pakai seluar pendek pun bukan orang saya kacau orang. Perkataan dia boleh membawa kepada kafir. Pagi-paginya bercakap tentang Allahumma hdini fiman hadai. Ya Allah, berilah hidayah pada aku macam mana orang lain dapat hidayah. Mari sebelah petang dia sebut apa tentang agama. Kalau ikut agama ni habis ustaz, apa yang boleh kita buat? Kita ni tak maju sebab kita ni sikit haram, sikit halal, sikit makruh. Cuba tengok orang Cina, kenapa dia maju? Sebab dia tak ada haram, halal belaka. Kita ni yang mengokong kita, yang mengepit kita, itulah yang menyebabkan kita ni mundur, maju. Inilah dia ucapan yang membawa kepada kafir, menganggap bahawa Islam tidak sesuai. Ataupun pada sebelah petangnya, sebelah malamnya ia beriman pada Allah. Mai baca doa, Allahumma amitna bil Islam, minta ya Allah matikanlah aku dalam Islam. Mai pagi besok pula kafir pula dah. Pergi office, bila sebut tentang hukum hudud, bila satu orang duk baca dalam surat khabar Allah, seorang jurulawat dia ragut sehinggalah patah tangan dan melecur di seluruh badannya. Buka muka surat belakang pula, seorang amah menikam tuan rumahnya di muka, di dada, di perut, di paha. Kena pakai hudud dah kita ni. Sampai macam ni sekali ni, ragut sampai patah tangan orang, tikam sampai masuk hospital, nasib baik tak mati. Kawan tu kata, orang ni pula jawab, mana sesuai, masyarakat kita ni berbilang bangsa. Mana nak sesuai hukum hudud dengan masyarakat berbilang bangsa? Tak sesuai. Yang tu tak sesuai. Dia sudah menjadi kafir dengan katanya itu. Semalam dia pergi dengar kuliah agama. Semalam dia semayang maghrib. Subuh tadi dia semayang subuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matinya, hidupnya, ibadatnya hanya untuk Allah. Tetapi bila mari kepada hukum Allah, dia kata tidak sesuai. Dia kata tidak boleh pakai. Bukankah kata-katanya itu boleh membawa kepada kafir? Dan kata Nabi lagi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agamanya dengan sebab mata benda dunia. Sanggup menjadi sami topekong semata-mata nak berlakon filem bawang putih. Berapa sehari? 600. Berapa sekali ambil gambar? 6 hari. 6 kali 6 dapatlah 3,000 lebih. Yang tu saja yang dia nak pun. Bukannya apa pun. Nak jadi glamour. Pakai pakaian sami tok pekong, sami Buddha, sami Hindu. Sehari dapat 600. Berapa babak berlakon? 1 babak saja. Sanggup dia cemarkan agamanya dengan berpakaian sami Buddha, dibotakkan kepalanya semata-mata nak berlakon filem. Ni yang Nabi sebut. Fitnahnya sampai begitu. Dan atas dasar apa dia menerima tawaran peranan sebagai sami Buddha tadi? Memenuhi kehendak pengarah. Saya sebagai pelakon, saya perlu memenuhi kehendak pengarah. Saya sebagai insan seni, saya tidak boleh memilih watak. Kalau kita nak berjaya, kita hendaklah menerima semua watak. Termasuklah watak sebagai orang kafir ataupun sami Buddha tok pekong sekalipun. Ni yang Nabi sebut. Fitnahnya sampai tahap macam itu. Fitnahnya sampai tahap berlakon jadi orang bukan Islam pun dia ambil. Sebab nak dapat duit. Sebab tu kita tak perlu heran kalau ada orang yang murtad zaman sekarang. Semata-mata kerana cinta. Murtad semata-mata kerana nak duit. Murtad semata-mata kerana nak kemewahan. Nabi dah sebut kepada kita hadis yang sahih ini. Baik, masalah 149. Pagi-pagi beriman, petang-petang jadi kafir. Apa ni? Apa cerita ni? Sesungguhnya ada fitnah yang menjadikan seseorang itu pada paginya beriman, tetapi sebelah petangnya kafir. Atau sebelah petangnya beriman, pagi besoknya kafir. Itulah fitnah-fitnah yang menjadikan seseorang
terlupa dan lalai dan tiada endah akan hukum-hukum agamanya. Kenapa jadi macam itu? Jawapannya pasal lekah. Jawapannya pasal lalai dengan masalah hukum-hukum agama. Berapa ramai sekarang kita ni laki-laki yang duk pakai rantai ni? Duk pakai rantai ni berapa ramai? Pakai subang laki-laki ni berapa banyak? Yang gatai nak buat pemindahan jantina tu berapa banyak? Yang gatai duk jadi pakaian perempuan, jadi pakaian dia. Baru ni satu cikgu sekolah pencin main jumpa saya. Anak dia cikgu sekolah, mak pak dia jumpa baju dalam bilik tidur anak laki-laki cikgu ni. Jumpa baju dalam, kain dalam, gincu. Boleh bayang tak tuan-tuan? Satu pak yang dah tua pencin, mak pak cikgu pencin, anak pun cikgu, anak laki-laki ni berpakaian perempuan. Suruh abang ipar pergi siasat, cari di mana adik hang ni. Cari nampak kereta parking dekat luar kelab malam. Abang ni menyorok masuk tengok adik dia berpakaian perempuan. Cikgu sekolah tuan-tuan. Boleh bayang tak kalau cikgu pakaian macam itu? Apa nak jadi pada anak-anak murid dia? Dia tak fikir dah halal dan haram. Yang dia fikir apa? Nafsu. You all tak faham perasaan. Ya Allah, aku sepok ni kan? Tak faham. Kamu tu jantan. Yang gatai nak jadi perempuan pasal apa? Kamu laki-laki. Simpan janggut, simpan misai, simpan bulu kaki tu. Ini habis ditarah je bulu kaki. Apa ni? Silat-silat dia pakai stay free apa ni? Saya pun susah hatilah tengok iklan dalam televisyen sekarang ni. Iklannya tuala wanita pun nak iklan sekarang ni. Bukan saya nak hina pelakon-pelakon tu, tak ada iklan lain ke? 3 anak gadis ni nak pergi pasar raya. Seorang tu muka masam je. Kenapa awak masam muka? Hari ni saya period lah, saya tak bebas lah. Tidak lagi kalau anda menggunakan dot-dot-dot, kata dia. Ya Allah, malu lah tuan-tuan. Dulu kalau nak beli tuala wanita ni bungkus dengan surat khabar. Sekarang boleh iklan. Udah macam iklan Pampers dah sekarang ni. Dengan menggunakan dot-dot-dot, anda lebih ceria dan yakin sepanjang masa. Terus dia tunjuk melompat terus tuan-tuan. Ya Allah, udah hilang nilai-nilai adab ketimuran kita. Benda yang sulit macam tu pun orang duk dah iklan dah. Benda macam tu tak payah iklan. Malu pada orang. Sifat malu tu dah tak ada dah sekarang ni. Saya tengok iklan dalam surat khabar tu. Iklan tayang 4 punggung perempuan. Kita beli surat khabar tu ada gambar. Siap warna-warni lagi suruh pakai seluar pendek. Nunjukkan punggung aja. Kami semua menggunakan dot-dot-dot. Hai, subhanallah. Tak sesuai tuan-tuan dengan nilai-nilai kita ni. Baik, seperti diketahuinya riba tu haram, maka dikeluarkannya helak, memakannya dikatakannya halal. Berapa ramai kita sekarang ni yang terlibat dengan kad kredit? Jolok sana, jolok sini, isi minyak kad kredit beribu-ribu sebulan, lebih daripada tempoh matangnya kena bayar bunga, bunga pula naik, dan orang anggap biasa. Bangga pula ada kad kredit, kad yang membolehkan kita beriba. Bank pula telefon kita, awak mau senang, mau pinjam senang, tak payah isi borang, kita terus masuk saja dalam akaun awak. Berapa satu bulan, berapa 9%. Okeylah, on masuklah. Cash on call sekarang. Terus masuk saja. Mudahnya orang nak buat. Dan bila tak boleh bayar tunggakan biasa Ustaz. Kalau tak hutang tak rasa Ustaz. Kamu menganggap riba tu biasa. Sedangkan riba itu allazina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah sebut terang-terang pengharaman riba, wazarul bai' wa harraman riba.
Ya, dihalalkan kepada kita, wa halallahu al-bai' wa harrama riba, dihalalkan pada kamu jual beli, diharamkan riba. Halal jual beli, haramnya riba. Tapi kita sekarang riba itu sudah jadi biasa, melata. Beli minyak riba, beli perabot riba. Seolah-olah kalau kita tak buat riba, maka tak boleh pakai. Biasalah ustaz, kalau tak hutang tak ada merasa ustaz. Itulah yang dia kata tadi. Maka dikatakannya halal, maka sudahlah ia menghalalkan yang haram, maka yang demikian itu bukankah kafir namanya? Bukankah ada kafir? Biasa ustaz, biasa kata dia. Di situ ayat yang saya bacakan tadi, allazina ya'kuluna riba, itu orang yang makan riba itu tidaklah bangun di hari kiamat, melainkan dia bangun macam kerasukan hantu. Dalil yang sangat terang dalam Quran bahawa hantu boleh merasuk manusia. Sebab saya baca dalam keluaran akhbar minggu lepas, seorang profesor kata tidak ada kerasukan hantu, histeria itu karut. Tak, profesor bengong mana tak? Dalam Quran yang sebut terang-terang bahawa kerasukan hantu itu wujud. Sehingga dalilnya dalam Quran, orang makan riba di hari kiamat bangun macam orang masuk hantu. Cuba tengok orang masuk hantu. Berdirinya tak boleh. Berdirinya bongkok-bongkok, menjerit-jerit, rebah, melolong-lolong. Kenapa jadi macam itu? Kerana jin, bila dia merasuk seseorang, jin itu akan duduk di saluran darah yang membawa darah pergi ke otak. Saluran darahnya akan menjadi sempit. Bila saluran darahnya menjadi sempit, oksigennya tak sampai kepada otak. Sebab tu dia jadi melolong-lolong, menjerit-jerit. Macam tuan-tuan tengok lembu yang kena sembelih. Cuba tengok lembu yang kena sembelih. Setengah minit selepas disembelih, dia mula meronta-ronta. Sebab apa dia meronta-ronta? Sebab oksigen dia sudah kurang untuk sampai ke otak. Bila sudah kurang, dia akan meronta. Maka jin, bila dia nak merosakkan makhluk, dia nak menggoda makhluk, dia nak merasuk makhluk, dia akan duduk di saluran itu. Maka orang itu pun tidak cukup udaranya, tidak sampai darahnya, maka pemikirannya pun kacau. Itulah kerjanya jin. Jadi yang tak percaya pasal apa dengan histeria ni? Pasal apa tak percaya? Ada lah histeria tu. Itu ustaz, takkan jin tu kena pindah-pindah pula ustaz? Boleh ke pindah ustaz? Memindahkan jin? Boleh ustaz, pergi sewa bas pula. Macam di Kuantan tu, Bomo ni sewa bas untuk menghalau jin. Bas sekolah ni datang, driver lari, takut. Tinggal bas aja. Last sekali naik van Preview je pindah. Kesian hantu-hantu tu. Sempitlah sikit van, bas selesa lah. Boleh lunjuk-lunjuk kaki, van ni maklum sajalah sempit. Boleh ke ustaz memindah-mindahkan jin ini? Sebab itulah tuan-tuan, kenalah belajar. Jin terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, jin yang terbang. Hinggap sana, hinggap sini. Dia terbang sana, terbang sini. Ini jin jenis terbang. Bumbung sana, bumbung sini. Jin macam ni tak apa dia boleh terbang. Dan dia terbang laju. Dan dia tidak memerlukan pesawat untuk terbang. Sebab ada yang kata bahawa UFO itu jin. Leceh lah kalau UFO tu jin. Kena buka lampu, start enjin, Allah. Jin start enjin, apa saya pula pelak tak ada ke macam mana ke? Kan heran kalau jin terbang naik UFO tuan-tuan. Tak payah, dia tak payah naik UFO ke, tak ada, dia terbang jalan. Jin yang kedua, jin yang boleh menyerupai binatang. Ular, kalau jengking, anjing, lembu, unta, dia boleh menyerupa benda-benda ini. Yang ketiga, jin yang melata, yang tak boleh terbang, dia duduk cokong di situ je. Kalau duduk di pokok, dia nunggu pokok tu. Kalau duduk dekat gua, dia nunggu gua. Tiba-tiba seorang bawa kambing sesat hilang, masuk dalam tu. Jumpa
gembala kambing ini jumpa mas dalam gua. Mas, ada uang mas, intan berlian. Hei manusia, ini harta bukan kamu yang punya, ini Ama Albab yang punya. Itu cerita Ama Albab 1965. Jin yang macam itu dipanggil jin melata. Dia tak tahu tu tempat lain, dia tahu gua dia, itulah dia. Dia tak kerti terbang. Itu jin melata yang Piramli buat cerita Ama Albab. 3 orang anak tu lah, bukan ada orang lain pun, demo je dalam gua tu. Demo ni yang boleh dipindahkan. Sebab demo tak reti nak pergi mana. Demo tak pandai nak pindah mana. Kita kata pindah, tempat ni kami nak masuk, mana kami nak pergi. Tu yang dipindahkan. Tambah-tambah yang pindah tu pula tua, tak larat. Tu yang naik bas tu. Merasa naik bas pegang kat depan tu. Merasa tuan-tuan. Ini bentuk-bentuk jin. Jadi belajarlah habis-habis tentang masalah jin. Janganlah bila kita tengok budak histeria, kita kata budak ni tension. Mungkin tekanan pada bapak dia kan, mak dia kan, cikgu-cikgu sekolah dia mengharapkan dia supaya berjaya dalam pemeriksaannya, maka mendatangkan ketensionan kepada dia. Buat dia masuk hantu baru dia tahu. Jangan kita kata itu tension. Tidak tension, tuan-tuan. Kadang-kadang datang daripada jin yang merasuk kerana marah. Pasal apa dia marah? Jin marah, jin merasuk sebab jatuh benda berat atas dia. Tuan-tuan main bola di padang, sepak bola kena kepala jin. Main kasar ni. Masalah kita, mana kita nampak dia? Yang tu lepas-lepas kita tendang tu kaki kita, aduh, saya apa ni? Tu. Urut tak lega, pergi buat sarap tak lega. Ataupun kita menuangkan air panas ke atas dia. Tuan-tuan rebus telur sebab anak nak berkhatan cuti bulan 8. Rebuslah 40 biji sebab 40 tetamu. Air panas rebusan telur itu, tuan-tuan pergi tuang dalam longkang. Kebetulan jin tu tengah landing dalam longkang. Melampau ni siap. Lengoh dia pula ni. Itu punca-punca jin merasuk. Kita ambil rumah dia, kita kacau dia, kita kencing dalam lubang tempat dia tinggal. Yang tu yang dia marah. Sebab tu Nabi larang kita kencing dalam lubang, di hutan, di tanah dan sebagainya. Mungkin ular dalam itu, ataupun jin juga tinggal di dalam lubang-lubang. Tuan-tuan pergi tala kencing dekat dalam lubang tu pula. Pening dia ni. Lain macam ni kopi radik ke atau kali ni kata dia. Ni pun salah. Yang tu yang balik-balik bengkak tu, tuan-tuan. Ni kena faham betul-betul ya, jin itu. Kita hidup di dunia bukan berkongsi dengan manusia saja dan hayawan. Kita juga berkongsi dengan makhluk yang tidak nampak. Kita juga berkongsi alam, berkongsi makan, berkongsi dunia dengan makhluk yang tak nampak. Dan makhluk yang tak nampak inilah yang kita sebut jin ataupun ifrit ataupun setan ataupun hantu ini. Baik. Kemudian apabila mengucap ia dan beriktikad ia sebagaimana iktikad muslimin, maka dia jadi Islam. Lepas-lepas dia kata, Ustaz, kalau saya tak hutang Ustaz, saya tak merasa Ustaz. Kalau saya tak hutang rumah ni, saya tak hutang kereta ni Ustaz, saya pakai tak merasa lah Ustaz. Dia riba lah Ustaz, janji saya pakai kereta. Perkataannya itu kafir. Tetapi bila dia main semayang, dia mengucap Islam balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dia maksudnya ni. Sak Islam sak kafir, sak Islam sak kafir, sak Islam sak kafir. Dia kata kemudian dikatakannya lagi, maka kafirlah lagi. Dan seperti yang orang yang berada dalam susah kehidupannya menyumpah-nyumpah Allah, berkata Islam ni susah, Islam ni payah, dikatanya Islam menjadikan dia miskin, mundur dan sebagainya. Nanti dia semayang pula jadi Islam balik. Masa dia hina dia jadi kafir, masa dia semayang dia jadi muslim. Maka semuanya ini boleh menjadikan kafir dan boleh menjadi mukmin pada sebelah pagi. Tiada ia sedar
petang tadi ia kafir, atau sebelah malamnya di dalam Islam tiba-tiba masuk siang pula menjadi kafir. Inilah dia tuan-tuan. Kenapa dia cakap macam itu? Jawapan yang paling mudah, kerana tidak memahami Islam, tidak faham Islam. Payuh Islam ni no. Dia boleh kata macam itu. Tak adalah seronok-seronok makan suruh puasa. Tak boleh ke kalau puasa belah malam? Tak payah puasa belah siang. Tak, Tuhan kena faham tau. Nampak tu tuan-tuan bunyi tu. Tuhan ni kena faham. Macam masalah kita sekarang, macam ni Kuala Lumpur dengan jam kan, kerja banyak, letih, tiba-tiba siang hari puasa pula. Saya rasa malam lebih sesuai untuk berpuasa. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia gamak tuan-tuan. Dia suruh Tuhan faham dengan masalah dia. Orang yang cakap macam ini boleh kafir dia. Boleh jadi rosak iman dia. Menganggap Islam ni teruk, menganggap Islam ni tak sesuai, menganggap Islam ni tidak relevan. Nanti dia semayang, dia mengucap Islam balik. Nanti dia cakap kafir balik. Ini dia ni. Sak masuk, sak keluar. Sak masuk, sak keluar. Ini yang dipanggil sebagai riddah. Habis itu Ustaz, kalau dia mati, wajibkah kita semayang mayat dia Ustaz? Wajib. Sebab dia masih Islam. Tu dia ucap masa semayang. Dia tengok benda pelik pun, la ilaha illallah. Ucap lah tu. Islam lah tu. Walaupun tadi dia kata kita Ustaz riba tak riba sama je Ustaz. Nanti dia semayang maghrib, Islam lah dia. Ini yang jadi masalah ya di akhir zaman ini kerana kejahilan. Masalah 150. Fitnah sampai kepada tahap menjual agama. Sesungguhnya sangat banyak berlaku zaman kita daripada hal fitnah yang sampai menjadikan seseorang itu menjual agamanya dengan sebab berkehendak kepada mata benda dunia. Jaga-jaga ni tuan-tuan. Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah. Asas perjuangan jangan lari. Perjuangan kita apa? Menegakkan Islam. Perjuangan kita apa? Meletakkan hudud sebagai undang-undang tertinggi. Perjuangan kita apa? Meletakkan Islam, meletakkan Al-Quran sebagai perlembagaan. Yang itu jangan lupa. Jangan kerana nak dunia, benda itu tak disebut. Ni, dia kata ni. Bukan saya kata ni. Seperti seseorang yang berkehendakkan jawatan atau makam yang tinggi, lalu dilanggarnya hukum-hukum syarak bagi mencapai nama tinggi, walau kana dengan jalan haram sekalipun. Asas perjuangan tak lari. Sampai takut nak sebut ni tak boleh tuan-tuan. Sampai tak berani nak cakap pada puak Cina Hindu ni, ini satu benda yang tak boleh. Sunyi daripada kata-kata Islam, sunyi daripada bercakap tentang hukum Islam, kerana nak menjaga hati puak-puak Cina dan Hindu ni. Konon-kononnya mereka yang beri kemenangan pada kita, sedangkan yang memberi kemenangan pada kita ialah Allah. Iza ja'a nasrullah, bila Allah beri pertolongan. Allah tak kata pun iza ja'a DAP, tak ada tuan-tuan. Allah tak sebut iza ja'a nasru DAP, tak ada. Nasru PKA tak ada. Allah sebut apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Yang bagi kemenangan ini ialah Allah, bukan mereka. Sampai kita tak boleh bercakap soal hudud, tak boleh bercakap soal Islam, dah jadi kendor perjuangan atas nama agama. Ini satu perjuangan yang tidak boleh. Mesti balik kepada asas. Jangan kata dia fitnah yang kita dapat pada hari ini, sampai kita ni lupa kepada asas kita hidup di atas dunia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga tuan-tuan. Perjuangan kena clear. Tak kira lah MCA ke, MIC ke, apa bala apa. Mereka ni tak ada kuasa nak menentukan kita menang atau kalah. Yang menentukannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mesti sebut Islam. Sebab Islam tu Allah suruh sebut. Di mana pun kita, dengan siapa pun kita berkawan, dengan siapa pun kita berpakat, Islam mesti di atas.
Jangan Islam tu di sebalik tudung meja, di sebalik bawah meja. Kita tudung sekejap, lapik dengan kata-kata yang manis. Jangan bagi tunjuk Islam. Dia kata tak boleh terang sangat ustaz, kita terang-terang lagi depa tak pangkal kita dah ustaz. Sekarang kamu sayang Islam ke kamu sayang apa? Kamu sayang siapa? Yang ni yang terang-terang disebut pada kita. Maka sekalian yang tersebut telah diberi ingat oleh Nabi kita kepada segala sahabatnya, suruh bersegera buat amal akhirat seperti semayang dan zikir dan doa yang lain-lainnya sebelum termasuk dalam segala fitnah, kerana pada masanya itu belum ada sesuatu yang menyibukkan. Bila kita dah tertinggal kerana kesibukan yang melampau, kerana fitnah ini, akhirnya ibadat makin kurang, ibadat makin kurang. Akhirnya kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Subuh dah jarang berjemaah. Munajat dah jarang buat. Qiyamul lail jarang buat. Tadah kita dah jarang tadah dah. Mengaji jarang pergi dengar kuliah dah. Kita buat yang benda lain pula. Sibuk ke arah lain. Sibuk ke arah tidak beribadat. Sibuk ke arah benda-benda lain. Yang ni yang tuan-tuan, fitnah yang sampai pada kita. Saya dah sebut pada tuan-tuan, fitnah ni ialah ujian. Kemenangan ini juga adalah ujian. Tuhan nak tengok sejauh mana kita ni ingat pada Allah dalam tempoh kita menang. Sebelum kita menang, kita sebut Allah. Lepas kita menang, jarang sebut Allah. Tak mustahil kemenangan tu ditarik balik. Sebelum kita menang, kita sebut hudud Allah. Lepas-lepas kita menang, kita segan pada sahabat kita yang bukan Islam, maka hudud pun tak disebut. Maknanya kita membesarkan mereka lebih daripada Allah. Tidak mustahil kemenangan tu akan ditarik balik. Inilah fitnah yang datang pada kita, ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sungguh pun pada hadis ini zahirnya memberi ingat kepada sahabat. Sebenarnya ia juga menyuruh kita kepada sekalian umatnya, sebagai kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Bermula maksud hadis dalam masalah 148 tadi ialah menggalakkan atas bersegera berbuat amal-amal soleh sebelum datangnya uzur. Yang pertama, kita hendaklah membuat amalan soleh sebelum datangnya uzur. Apa makna uzur? Sibuk. Apa makna uzur? Sakit. Apa makna uzur? Banyaklah tuan-tuan. Uzur ni banyaklah. Sukan ni pun uzur juga. Nak pergi kuliah ke nak tengok Lejong Wei? Pergi kuliah Lejong Wei, pergi kuliah Lejong Wei. Dia mari uzur lah. Pasal badminton pun uzur lah. Dan kemasyhuran yang lain daripadanya, dengan sebab apa-apa yang datang ia daripada fitnah yang menyibukkan dan bertimbun-timbun sebagaimana timbun kelam malam yang gelap tidak berbulan. Sehinggalah kesibukan yang datang kepada kita bertimpa-timpa. Mula-mula tak ada kereta, sibuk numpang bas. Tahan bas pukul 8 baru sampai malam rumah, 8 malam. Bila dah ada kereta, sibuk pula nak berjalan, nak repair, nak pergi sana, nak pergi sini, pun tak datang juga ibadat. Dulu tak ada televisyen, beli televisyen. Masa tak ada televisyen, sibuk cari televisyen. Bila dah ada, sibuk tengok televisyen. Bila dah ada televisyen, tak puas, channel ada 5, tambah lagi 108 channel. Bila dah tambah 108 channel, kena bayar pula bulan-bulan. Sibuk cari duit untuk bayar pula. Ini dah maksud ini. Akhirnya untuk ibadat tak dapat juga. Dan sesungguhnya telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala yang datang daripada fitnah itu ialah pagi-paginya beriman, petang-petangnya kafir, atau sebaliknya. Maka sebab pun jadi demikian, kerana fitnah yang sampai pada masa itu terlalu hebat sehinggalah bermain dalam hatinya. Kadang-kadang nak Islam, kadang-kadang dia nak kepada kafir. Wallahu a'lam.